Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Kaprik Adrenalin. Sudah semestinya anda bersama dengan saya, Nasha Ezira, sebagai pengacara anda. Kali ini saya berada di Lombok, Indonesia untuk kejuaraan FIM Asian Racing Pusingan yang keempat. Dan saya sekarang ini berada di atas bukit Litar Antarabangsa Mandalika. Dan kita lihat betapa kuatnya angin di sekitar sini. Dan kita dapat lihat kecantikan Litar ini dari atas bukit. Di sebelah sana kita dapat lihat kawasan Gunung Ganang dan juga laut yang cukup cantik. Dan sebenarnya untuk pusingan keempat ni kita ingin melihat juga prestasi pelumba-pelumba Malaysia di sini. Tetapi terlebih dahulu saya akan bawa anda semua untuk pusing satu litar Antarabangsa Mandalika ini. Jadi apa tunggu lagi? Jom ikut saya. Okey, baiklah, sekarang ini saya berada di kawasan pedok trek Mandalika ini. Dan inilah dia kawasan pedok. Lebih kurang panjang dia tu panjang sedikit lah daripada Litar Sepang. Dan keadaan di Litar ini agak mendatar. Jadi seperti biasa, pedok akan bermula dengan kategori CC yang lebih besar, ASB 1000, Super Sport 600cc, AP 250 dan juga Underbone 150cc. Jadi saya nak bawa anda semua pergi ke starting pula. Jom ikut saya. Okey, baiklah, sekarang ini saya berada di petak permulaan perlumbaan dan dapat kita lihat di sini di belakang itu pekerja-pekerja sedang membuat persiapan terakhir sebelum bermulanya kejuaraan Asia di sini. Jadi sedikit info untuk anda semua, litar ini sepanjang 4.301 km, mempunyai 17 lekoh, 6 selekoh kiri dan 11 selekoh kanan. Dan kalau kita lihat, ini tempat permulaan dan checkered flag sebenarnya berada di belakang sedikit. Dan uniknya litar ini agak mendatar, tiada naik bukit ataupun menurun bukit. Dan paling teknikal ataupun taktikal adalah 2 selekoh terakhir, di mana seperti saya katakan tadi, mereka akan bermula di sini, berakhir di sana, kerana 2 selekoh terakhir adalah tempat untuk memintas jika ingin memenangi perlumbaan. Dan untuk pengetahuan anda semua, litar ini siap dibina pada tahun 2021. Jadi untuk pengetahuan semua juga, kalau dari checkered flag hingga ke starting grid ini, panjangnya adalah 507 meter sahaja. Dan sebenarnya ini adalah cabaran untuk pelumba-pelumba di kejuaraan Asia. Dan ini merupakan kali pertama kejuaraan Asia beraksi di Litar Antarabangsa Mandalika. Jom kita melihat pula di selekoh yang pertama. Inilah dia selekoh yang pertama. Dan kita lihat kalau starting ataupun permulaan tadi, dapat lihat satu speed yang panjang dan satu selekoh yang laju menuju ke selekoh yang kedua. Dan pastinya perebutan yang sangat menarik dapat kita lihat di sini. Tapi kat sini nampak tak racing line yang dipilih oleh pelumba-pelumba berbeza. Dan ya, kita akan lihat nanti bagaimana pemilihan racing line oleh setiap pelumba. Pastinya setiap kategori pemilihan racing line, breaking point sudah semestinya berbeza. Sebenarnya saya leka melihat selepas mereka melalui satu laluan lurus yang panjang, mereka akan ke selekoh yang pertama, selekoh laju. Selepas itu agak sedikit, tak adalah teknikal sangat, tapi mereka akan melalui selekoh yang kedua, di mana bermula dengan kanan, kiri dan memasuki satu selekoh kanan yang panjang. Dan untuk saya dapat juga info-info daripada pelumba-pelumba yang pernah beraksi di litar ini, di mana litar ini agak sedikit berpasir ataupun debu, di mana berdekatan dengan pantai dan angin yang sangat kuat. Dan ini adalah cabaran untuk pelumba-pelumba sebenarnya. Dengan cuaca kat sini pun panas sikit je lah. Jadi kita nak lihat selekoh yang seterusnya. Jom. Kalau anda semua perasan, pada awal permulaan tadi saya berada di atas bukit di atas sana. Dan sekarang ini saya berada di bawah, di bahagian belakang. Tadi saya dah kongsikan kepada anda kenapa litar ini berdebu. Dan nampak tak di sebelah sana, di luar pagar tu je, betul-betul tepi pantai. Itulah saya katakan tadi, sebab itulah adanya debu. Dan untuk pengetahuan semua, selepas mereka melalui beberapa selekoh yang laju, keluar di selekoh yang keempat, mereka akan menuju ke selekoh kelima, 6
7, 8 akan menuju ke selekor yang ke-9, 10 dengan laluan lurus yang sangat panjang. Dan kat sini sebenarnya angin kuat tau. Jadi mereka akan mengambil ini adalah salah satu cabaran dengan adanya debu, berpasir, angin kuat dan sangat laju. Jadi kita akan melihat ada satu selekor yang sangat teknikal. Anda nak tahu tak dekat mana? Kalau nak tahu, jom ikut saya. Okey, inilah dia. Kita dah sampai di selekor yang teknikal. Nampak tak? Daripada situ, kita ada selekor yang ke-15 menuju ke selekor 16. Itu adalah selekor terakhir, 17. Kenapa selekor ini teknikal? Kerana ini, kalau kita lihat dekat sini, perebutan untuk memintas menuju ke garisan penamat. Kalau nak memintas di selekor yang terakhir sebenarnya tak sempat sebab speed tidak cukup untuk memintas di laluan lurus. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita bermula di hadapan dan penamatnya di belakang sedikit. Keluar je selekor terakhir, kita dah nampak checkered flag. Jadi inilah cabarannya di dua selekor yang terakhir. Siapa yang bijak mengatur strategi, siapa yang bijak mengambil langkah untuk memintas di sini, mungkin beliau boleh bergelar juara di Litar Antarabangsa Mandalika. Jadi selepas ini kita akan melihat aksi pelumba-pelumba Malaysia beraksi di pusingan yang keempat kejuaraan Asia. Adakah kita akan membawa pulang sekali lagi kemenangan seperti di Jepun tempoh hari? Okey, baiklah, kita baru saja selesai melihat perlumbaan yang kedua dan kalau kita lihat kali ini dalam perlumbaan TVS Asia One Match Championship memang sangat menarik. Ramdan Rosli berjaya menaiki kedua-dua perlumbaan pertama dan juga yang kedua. Jadi, jom kita terjah Ramdan. Ramdan, tahniah. Nombor 3 perlumbaan pertama dan juga yang kedua Ramdan. Jadi, boleh ceritakan sedikit tak tentang perlumbaan minggu ini di Mandalika? Perlumbaan pada minggu ini bagi saya sangat baik sebab saya masih lagi dapat menghabiskan perlumbaan di atas podium. Bermula di Sepang hari itu, selepas kemenangan dan podium dan sampailah round di Mandalika ni. Dan saya harap masih boleh berterusan sampai ke habis round sebab saya nak fight untuk championship, untuk fight championship contender lah untuk tahun ni. Pada perlumbaan di Mandalika kali ni memang agak sengit jugalah sebab Hiroki pun masih join lagi round kali ni dan saya dikabarkan memang dia akan join sampai ke habis. So bagi saya memang bagi satu saingan yang agak sengit pada saya sendiri dan juga masing-masing macam saya dan Varapong fight untuk championship. So boleh dikatakan akan menjadi sedikit sengit lah. Tapi macam mana pun saya cuba aturkan strategi saya sendiri. Macam mana di race tadi saya sebenarnya dapat habiskan perlumbaan di tempat kedua tapi ada masalah teknikal sikit yang berlaku di saat-saat akhir daripada jentera saya. Tapi apa pun saya bersyukur dengan apa yang saya dapat peroleh lah untuk weekend di Mandalika ni. Ramdan rasa kan boleh tak? Kalau boleh katakanlah Ramdan dah macam dah boleh baca rentak gaya tunggangan Hiroki kan, agak-agak kan dalam dua perlumbaan atau dua pusingan maafkan saya, boleh tak overtake dia, kalahkan dia? Sebenarnya macam start awal pusingan tadi saya dah nak try overtake tapi saya masih lagi nak tengok di mana kelebihan dia. Sebab Hiroki kalau compare dengan saya, sebab ada sektor yang saya lebih laju pada dia, cuma Hiroki banyak bagi gap dekat saya di straight lah sebab dia badan ringan sikit pada saya sebab dalam kategori TVS ni kebanyakan rider yang badan kecil sikit dan lebih ringan ada advantage lah untuk di laluan lurus. Tapi walau bagaimanapun memang saya cuba atasi lah macam mana saya nak cuba close lagi dengan Hiroki sebab macam race malam memang saya tak dapat langsung nak dapat rentak untuk follow dia. Macam hari ni saya masih lagi cuba improve kan kat mana yang saya dapat close dengan dia tapi bagaimanapun dia ada kelebihan juga di laluan lurus. Tapi saya rasa untuk round untuk berbaki lagi 2 round ni saya dapat rasakan saya masih lagi boleh untuk bagi dia tengah yang sengit lah. Okey, itu dia pandangan daripada Ramdan. Dan Ramdan sekarang ni championship berapa Ramdan? Nombor 2. Jadi nombor 2. Kita nak saksikan Ramdan 4 perlumbaan, 2 pusingan lagi Ramdan. Jadi kita akan nantikan adakah Ramdan berjaya bergelar juara keseluruhan tahun ni. Apa-apa pun tahniah Ramdan. Terima kasih, jangan lupa sokong saya.
Okey, kita nak lihat dan pergi terjah untuk perlumbaan Underbone 150cc. Jom ikut saya. Okey, saya sekarang ini bersama dengan pemenang perlumbaan yang pertama dan juga di tempat yang kedua di perlumbaan yang kedua, perlumbaan Underbone 150cc iaitu Nazirul Izzat. Nazirul, nampaknya tahun ni nak katakan ini dah pusingan yang keempat, podium, menang dah 3 kali. Jadi macam mana? Cuba ceritakan sikit tentang pusingan yang keempat di Mandalika ni, Nazirul. First kali syukur Alhamdulillah saya dapat menangi dalam pertandingan di Indonesia ni. So saya pun tidak jangka dan mungkin ni rezeki daripada Allah. So track ni pun pertama kali kita orang kena cari setup dan kita orang struggle juga masa first day. Dan saya Alhamdulillah race 1 agak fight 1 sampai 33. So saya cuba buat strategi saya dan saya Alhamdulillah saya finish dengan nombor 1. Jadi kalau kita lihat dua-dua perlumbaan Nazirul beza 0.001 je. Cuba ceritakan sikit. Memang strategi tu nak ambil second last corner tu ke? Strategi saya hanya ambil second last corner, tapi masa hari Jumaat tu saya ada test sekali untuk macam mana untuk braking dan saya membuat suspension untuk orang kata situ boleh braking dalam. Dan saya konsisten dekat situ saja. Tapi race pertama saya dah buat macam tu. Race kedua agak susah kerana dah ramai tahu strategi saya. Dan saya cuba untuk buat strategi lain. Saya hanya berharap pada straight road dan Alhamdulillah kali kedua rezeki saya juga dapat memenangi nombor 2. Okay, last. Sekarang ni lead championship point dan agak jauh juga kumpulkan mata setakat ni. Jadi untuk ke perlumbaan di China bulan November nanti dan juga final round di Thailand, macam mana, Nazirul? Saya harap insyaAllah kalau ada rezeki di China, saya ingin dapatkan podium dan saya pun perlu kira berjaga-jaga juga. So kalau boleh saya kena fikir point juga. Itu je. Okey, Nazirul, tanya sekali lagi dan ini dia pemenang untuk perlumbaan yang pertama, tempat kedua di perlumbaan yang kedua Underbone 150cc. Jadi kita nak ke perlumbaan seterusnya, Super Sport 600cc. Okey, saya nak bersama dengan pelumba Malaysia yang cemerlang di perlumbaan pusingan yang keempat ni. Perlumbaan yang pertama, nampaknya Helmi dah tunggu saya dah tu. Jom Helmi. Tahniah menang perlumbaan yang pertama, tapi perlumbaan yang kedua hari ni rezeki tak ada kan. Cuba ceritakan sikit apa yang berlaku perlumbaan yang pertama semalam dan juga perlumbaan hari ni. Okey, untuk actually memang beza lah perlumbaan yang pertama dan kedua sebab perlumbaan kedua ni track agak kotor dengan minyak. So saya tidak dapat boleh buat macam semalam. Dan lagi satu pula macam bila saya kena tadinya tayar pecah, memang saya anggap tu tak ada rezeki saya sebab saya dah cuba yang terbaik dan saya cuba untuk kekalkan posisi saya walaupun saya cuba mengejar podium time tu, tapi memang tak ada rezeki, saya tak boleh nak buat apa. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ni kan Helmi kan, saingan makin sengit. Lagi-lagi di perlumbaan yang kedua Helmi. Boleh ceritakan sedikit tak tentang apa orang katakan saingan dalam kategori ni? Saingan pasti sengit lah sebab kita orang pun agak strong dan Azroy dan juga Kip. So pelumba lain juga macam Minamimoto, Nakari dan Indonesia juga tak lupa sebab ini memang diorang punya home ground. So bagi saya memang kat sini antara track yang sengit ramai. Memang fight tu dalam posisi podium tu memang kita orang fight tadi dalam 4-5 biji motor. Tapi macam mana pun saya memang cuba nak untuk kekalkan momentum saya macam semalam, tapi memang tak ada rezeki. Okey, kita pertama kali berlumba di Mandalika Helmi. Jadi cuba sharekan sikit tentang Lita ni. Okey, track memang orang kata nice track lah. Memang cantik view apa semua orang tahu dan cuma kondisi track ni agak ada beberapa tempat yang membuatkan kita orang punya tayar boleh jadi pecah bila naik atas curve, ada turn, beberapa turn kerana jalan surface-nya memang dah start pecah. So dekat situ kami memang agak struggle untuk nak cuba. Yelah memang kita orang pakai habis jalan, tapi bila cuba nak control untuk tak naikkan dia punya curve tu agak susah. Tapi macam mana pun saya just berpuas hati lah dengan tempat untuk race 1 saya berpuas hati dengan dapat nombor 1 dan untuk race 2 memang saya ada luck.
Okey, itu dia komen daripada Helmi. Jadi tanya sekali lagi Helmi dan kita akan jumpa nanti di pusingan yang ke-5, ke-6. Kita akan lihat apa yang akan jadi lagi Helmi. Okey, so saya akan akan datang lebih comeback untuk next round di Zuhai dan juga di last round Buriram nanti. Okey Helmi, itu dia. Jadi kita nak tengok perlumbaan terakhir iaitu ASB 1000cc perlumbaan yang kedua. Okey, baiklah, selesai sudah untuk perlumbaan yang kedua bagi kategori ASB 1000cc dan kita dapat lihat di mana perlumbaan dua tidak dapat diteruskan kerana berlakunya kemalangan dan terpaksa dibatalkan. Jadi saya nak update kepada anda semua yang menonton di rumah iaitu perlumbaan yang pertama semalam di dalam kategori ASB 1000cc di mana Zakwan Zaidi pada awalnya menunjukkan hasil yang cukup cemerlang memimpin perlumbaan, tapi sayang sekali buat Zakwan di mana Marcus Rider Burger yang datang dari belakang cukup laju memintas dan juga di akhir-akhir rakan sepasukannya iaitu Andi, Farid Izriha memintas dan Zakwan terpaksa aku menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Walaupun tempat ketiga tapi tetap membawa nama Malaysia menaiki podium. Dan perlumbaan kedua pada awalnya Zakwan merebut untuk kedudukan di tempat kedua tapi tidak dapat diteruskan dan nampaknya itu saja update di pusingan keempat di litar antarabangsa Mandalika Indonesia ini dan kita lihat cukup cemerlang bagi pelumba-pelumba Malaysia sentiasa menaikkan nama Malaysia di pentas Asia. Kita dapat lihat TVS Asia One Match Championship seperti kita lihat tadi, Ramdan Rosli tempat ketiga di dua-dua perlumbaan. Nazrul Izzat menang di perlumbaan yang pertama dan tempat kedua di perlumbaan kedua. Helmi Azman menang semalam tapi sayang sekali buat Helmi. Jadi itu saja, kita akan lihat untuk pusingan yang seterusnya bagi kejuaraan FIM Asia Racing, pusingan yang kelima pada bulan November nanti di Zuhai International Circuit.